Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey, dengar Dengar. So kita nak mula. Nampak skrin saya? Nampak. Okey. Ya, ni saya dah bagi dah dalam Telegram. Okey, dah bagi dalam Telegram. Scheme of work untuk SEM 1. Okey, apa yang kita akan belajar SEM 1. Rancangannya adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5 and 9. 7, 8, chapter 6, 7, 8 dekat second SEM. Okay. So chapter 1, since kelas kita dah burn semalam, so kita akan habiskan juga today up to subtopic 1.2 part 3. Lepas tu hari Isnin depan, kelas kita semua petang. Bahagia kan, semua petang. Okay. So next week hari Isnin dan Rabu ada kelas juga. So hari Isnin kita akan sambung lebihan subtopik sehingga habis dan hari Rabu kita akan buat quiz. Okay. Lepas tu kita akan sambunglah chapter 2 dan seterusnya. Boleh tengok-tengok dekat sini. Okay. So settle yang ini. Okay, kita nak mulakan chapter 1. Okay, so chapter 1, indices. Pernah dengar tak indices ni? Tak. Tak pernah dengar? First time Pernah? Ustaz. Pernah? Tak pernah? First time? Tak pernah. Tak pernah. Pernah. Baru dengar. Tak ingat. Tidak. Tak. Ingat. Sebenarnya korang dah belajar dah benda ni. Korang dah belajar dah benda ni. Cuma korang tak perasan pun yang korang belajar tu adalah indices. Okay. Ni sangat berguna untuk macam-macam perkara. So instead of saya bercakap banyak, baik kita tengok YouTube ni. Ni boleh je klik sebenarnya tapi saya dah buka siap-siap dah. Kalau tak dengar suara, awak buat dengar je dah tahu. Okay, ni kita test. Tak ada. Ada. Awak nampak tapi tak dengar suara ya? Ya. Ya. Tak dengar suara. Ya. Sekejap. Redor dengan korang. Tak nak. Yang tak nampak tu saya tak dapat nak tolong lah. Kita tengok. Saya try buka dekat phone saya. Kot lah boleh dengar dekat awak.
Exponent. So, kita santai-santai je ya. Petang-petang ni. Okay, kejap. So, let's try by using my phone. Share screen. Share screen. Okay, apa awak nampak? Teams. Nampak Teams kan? Cikgu. Screen cikgu kan? Okay. Nampak. Nampak Apa tu? kan? Itu gambar, bukan gambar saya lah. Okay, try. Boleh dengar tak? Tak dengar cikgu. Nampak terang. Tak boleh nak ni? Tak dengar eh? Tak. 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 Tak dengar apa pun. Saya tak phone kat mic tapi komputer tunjuk video. Phone dekat mic tapi komputer tunjuk video. Tak apalah macam gini je lah. Kau mau tengok tanpa suara, okey? Okey. Boleh je. Kan? Boleh Redo, eh? Okey, cikgu. Macam mana saya nak stop ni? Sharing. Okay. Nampak tak apa yang saya share ni? Okay. Nampak. 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 Okey.
Okay, faham ke tu? Faham. Faham ke? Boleh Tak lah. payah terus. Okey. Yang ada lagi dah Tahu. faham dah ni? Yang last tu tak faham. Janganlah sebab dia banyak kan. Okay. So introduction ni dah faham lah kan. So math kita mudah. Faham. So the first subtopic is index notation. Okay. So our learning standard represent repeated multiplication in index form and describe its meaning. So kita nak represent sebagai index form lah. Tadi video tu dah tunjuk dah macam mana rupa index form. So contoh macam ni, 5 to the power of 3. So ini adalah bentuk index form. Kenapa? Sebab dia ada index. Index yang mana yang ni? Ini adalah index ataupun selalu kita panggil power. Okay, index form dia mesti ada index dan dia mesti ada base. Yang ini adalah base. Okay, so index form mesti ada base dan power. Power ataupun index nama dia. In general, kalau awak tengok buku teks, dia guna pakai yang ni lah. A dengan N ni can be anything. Tak semestinya nombor sahaja, dia boleh jadi huruf juga. Contoh saya bagi M to the power of 3. Bermaksud bila kita buka dalam bentuk repeated multiplication, M darab M darab M. M berulang 3 kali. Repeat thrice. Ini awak dah faham dah kan? Melalui video tadi. Okay. So A dengan N ni can be anything. N ni should be a number lah. Supaya kita tahu dia berulang berapa kali. Okay, A ni can be anything. Contoh, haba tengok example 1 ni. Kecil sangat ni. Kita besarkan sikit. Okay. So contoh example 1 ni kan. Write the following repeated multiplication in index form of A to the power of N. Okay, so contoh ni dah ada dah. So, for example, 1A, 5 times 5 times 5 times 5 times 5 times 5. So, macam mana nak tulis? How many 5 are there? 6. Betul? So, kita akan tulis base kita 5. Berapa kali ulang? 6 kali. So, 5 to the power of 6. Faham ke tu? Faham. 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 Ini ada negatif. So bila ada negatif ni awak kena careful. So sentiasa letak dalam kurungan. So in bracket negatif tu sebagai base, kita punya index 3 sebab repeat thrice. Okay, repeat 3 times. Same goes to this one, decimal, fraction. So bila fraction pun awak kena letak juga bracket. Okay, 1/4 in bracket to the power of 5 tak sama dengan 1/4 to the power of 5. Okay, yang ni tak sama. Bila ada kurungan, maksudnya 1 ni repeat 5 kali, repeated 5 times. 4 also repeated 5 times. Kalau macam ni saja without bracket, means that only one sahaja yang repeat 5 kali. 4 tidak berulang 5 kali. Boleh faham ke? Okay, senang je. Okay, so yang ni secara umumnya, so A to the power of N bermaksud A repeat N times. N ni can be any numbers lah. Mungkin repeat 2 kali, 3, 100 kali. Okay. A can be anything except 0. Okay. Kalau 0 tak ada makna lah. Okay. So let's try mind test 1.1. Okay. Complete the following table. Kita buat secara pantas ya. Ni kita nak isi base and index. So 5 yang ini. So base dia 5, index dia? 3. 3. Three. Three. So second row, index 7. Which one index 7?
This one. -4. Yes. Base kita negative 4. Okay, base half. Index? 10. 10. 10. Index 6 base? M. 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 Base n index? 0. Index 9 base? 0.2. 0.2. Cukup lah kan. Index 4 base? Negative. Negative 3/7. 3/7. Negative 3/7. Allah, tulisan saya gerabak. Okay, base x index? 20. 20. Second last, index 2 base? 2. 1/3. 1/3. Dah sekali. Base 8 index? 1. 0. 0 tu kan? 1. 1. Jawapan dia 1. Okay, cuba awak tekan kalkulator. 8 kuasa 1 sama dengan berapa? 8 kuasa 0 sama dengan berapa? Cuba tekan kalkulator. 8 kuasa 1 sama dengan 8. 8 kuasa 0 sama dengan 0. Susahnya. 1. 1. Kalkulator yang dapat 1 tu. 8 kuasa 0 sama dengan 1. Apa saja yang kuasa 0 selain daripada 0 kuasa 0 dapat 1. Tak percaya cuba tekan 100 kuasa 0. Dapat berapa? 1. So awak jangan terpedaya yang ni Dia nombor biasa without any power. Maksudnya dia sebenarnya ada power 1. Cuma 1 kita tak tulis. Okay. So selesai. Ada soalan? Susah? Ada soalan. Ada soalan? Soalan apa tu? Siapa nak soalan tu? Hello. Mana soalannya? Tak ada. Saya sambung ni. Saya sambung lah ya. Okay, kita nak buat 2 contoh. Okay, contoh F. State the following repeated multiplication in index form A to the power of n. So, tell me F, jawapan apa? Jawapan F apa? Negative 1 over n. Negative 1 over n. Power 6. Power of 6. Good. Semua dapat ke? Dapat. Dapat. Nombor yang bawah ni nombor 3. Convert the numbers or algebraic terms in index form into repeated multiplication. So yang ni kita nak buat yang last kali ni. Tak ada 3n to the power of 5. So maksudnya 3n ni repeat 5 kali. Awak nampak kurungan bracket for both 3 and n. Okay. So dua-dua akan repeat 5 kali. So 3n darab 3n darab 3n darab 3n darab. Settle 5 kali je. Okay. Tak bracket je tu. Tak payah letak bracket. Sebab awak dah asingkan dia. Tak perlu letak bracket lah. Kalau ada negatif tu kena letak bracket lah. Supaya negatif dengan simbol darab tidak bersebelahan. So sampai kat sini je. Kalau dia nak evaluate value ke apa ke ataupun simplify, so nanti kita akan post dulu. Kita akan tengok next So ni setakat ini saja sebab dia nak repeated multiplication. Okay. Yang ni macam mana kita nak tukar from index into repeated multiplication. Okay, now kita nak convert pula. Ni our second for 1.1, our second learning standard. Rewrite a number in index form and vice versa.
So ni masih 1.1. Our second learning standard, rewrite a number in index form. Tadi daripada index form awak tukar jadi repeated multiplication. Jadi panjang. Sekarang kita nak jadikan dalam bentuk index form. Okay, tapi dia bagi satu nombor. Dia tak bagilah repeated multiplication. Dia bagi satu nombor, awak tukar jadi index form. Okay, let's see. Tengok contoh. Okay, example 2. Example 2. Dia nak kita write 64 in index form. Dia bagi satu nombor 64 in index form. Base 2, base 4, base 8. Okay. Jangan rasa susah. Sangat-sangat mudah sebenarnya. So kita buat dulu base 2. Okay, dia tunjuk kat sini dah. Okay, base 2. Okay. So apa yang kita akan buat, method kita adalah repeated division method. Awak dah pernah guna pakai dah benda lah ni. Masa awak belajar LCM, HCF tu, benda tu lah. Okay, so dia bagi 64, dia nak base 2. Maka kita akan bahagi 2 sampailah ke sudah. So bahagi 2, dapat 32. Bahagi lagi 2. 16, bahagi lagi 2. 8, sampai dapat 1 kat bawah. Bahagi 2, 4. Bahagi 2, 2. Tak habis lagi. Bagi 2, 1. Sampai dapat 1 baru stop. So macam mana nak tulis dalam bentuk index form, awak kira how many twos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So base kita 2, power kita adalah 6. So 64 equals to 2 to the power of 6. Okay ke? Kita faham ke? Faham eh? So kalau tak base 4, bahagi dengan 4. Base 8 bahagi dengan 8. Sangat mudah. So awak boleh kaji lagi example ni nanti. Okay. Ini contoh kalau awak nak buat guna multiplication method. Cuma saya tak sarankan layan ni. Okay. So apa yang dibuat kat sini, dia darab satu-satu. Contoh base 2, dia darab dulu. 2 darab 2. Dapat berapa? 4 kan? Tak cukup lagi. Awak kena darab sampai dapat 64. So kita darab bagi 2. So 4 darab 2 dapat 8. Darab bagi 2. So 8 darab 2 dapat 16. Darab bagi 2. Macam tu. InsyaAllah adanya. So 16 darab 2, 32. Darab lagi 2. Darab lagi 2. So 64. Sampai dapat 64 baru berhenti. So boleh tulis 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, awak boleh guna mana-mana cara. Cuma saya sarankan guna repeated division. Okay. Faham ke? Laju sangat. Boleh ke? Faham. Boleh. Okay. Ni contoh bila mana melibatkan pecahan. Melibatkan pecahan, awak jangan risau. Kalau ada pecahan ni jangan risau. Okey, perkara pertama jangan tukar kepada perpuluhan. Perkara kedua, awak anggap dia seperti nombor biasa. Whole number, spread ni. Denominator dengan numerator. So apa kita akan buat? Kita akan buat satu-satu. So kita akan bahagi setiap satu. Contoh. Kita nak 32 per 3125 dalam base 2 per 5. So bermaksud yang atas ni base 2, yang bawah ni base 5. Okay, so apa yang kita buat? Kita buat satu. Kita settlekan dulu numerator. So numerator kita nak change into base 2. So 32 divide by 2 sampai dapat 1. So awak akan dapat kita punya power kita adalah 2 kuasa 5. Okay, power kita adalah 5. Dah settle numerator, awak buat pula denominator 3125 ni. 3125 kita nak change itu base 5. Okay, maka kita akan bahagikan dengan 5 sampai dapat 1. So bila kita tengok ni, kita dapat sama juga. Base 5 kuasa 5. So nampak ni, bila awak buat dua-dua ni berasingan, tapi power kita tetap sama, kuasa 5. So apa yang kita boleh buat, okay, 32 ni bila tukar asas 2, kuasa 5,
Okay. 3125. So 2 ni kita tukar jadi kuasa 5. Bawah ni base 5 jadi kuasa 5. So since dua-dua ni kuasa 5, so kita boleh combine buat dalam kurungan 5 letak dekat luar. Faham ke? Cikgu. Faham. Faham. Siapa yang Cikgu. Ya. Habis tu nanti mama dia bagi Dia akan bagi tahu. Untuk permulaan awak ni dia akan bagi tahu. Dia mention, kita buat contoh kat bawah Ada yang kurang faham tu. So example ni, example sekarang textbook tu boleh tengok lah. Saya akan buat letak yang bawah ni. Contoh A tak nak buat, B pun tak nak buat. Kita buat yang ni. Kita buat C. Okay, so we have 64 over 125. Kita nak change into 4 over 5. Base 4 over 5 to the power of n. So macam saya cakap tadi, awak boleh nak buat repeated multiplication macam contoh yang atas ni. Yang ni. Darablah 25 sampai dapat benda yang sama. 32 per 3125. Sama juga yang ni. Awak boleh buat 4 per 5 darab 4 per 5 darab 4 per 5 sampai awak dapat macam ni. Ataupun kita buat berasingan. So kita settle ni dulu numerator. Okay. So 64 nak tukar kepada base 4. Maka kita akan buat bahagi 4. Sampai dapat 1. So bagi 4 dapat berapa ni? 16. 16. Okay. Bahagi lagi 4 dapat berapa? 4. 4. Bahagi lagi 4 dapat? 1. So sampai 1 settle. So base kita 4, kuasa? 3. 3. 3. So 64 sama dengan 4 kuasa 3. So kita buat pula denominator. So yang ni pula. So kita ada 125, kita nak bahagikan dengan asas dia, base dia 5. So 125 divide 5? 25. 25. 25 divide another 5. 5. 5. Bahagi lagi 5. 1. 1. So base kita 5, kuasa 3 3. juga. Okay, 125 equals to 5 to the power of 3. So kita combine semula. So 64 over 125 can be written as 4 over 5 to the power of 3. 3. Okay. Ada soalan? Okay. Boleh ke tu? Cikgu, Boleh. Hanya saya. dia memang akan sama ke? Dia punya indeks tu dia memang akan akan sama sama. atas bawah? Ya, dia akan sama. Bila pecahan, dia akan sama. So, don't worry. Okay. So, selesai. Okay, kita ambil contoh satu lagi. Kita buat, yang ni pun awak jangan cuak sangat tau. Awak tekan kalkulator je, tapi jangan kira macam ni. So, 0.0002 divide 0.2 divide sampai dapat 1. Okay, so ni pun sama juga. Okay, yang negatif ni pun sama juga. Okay, let's try yang ni. Kita nak buat yang ni yang rare sikit ni. Okay, so yang ni. Yang ni saya boleh padam ya. Awak pandai-pandai salin tau. Saya bagi awak 10 saat lah untuk awak salin. 10 saat je, 30 saat. Okay, sesiapa yang nak salin ni 30 saat. Siapa yang segan nak tanya melalui suara boleh tulis. Ada tak soalan jadi tak sama? Arif Zaki tanya. Kalau dia kata tukar kepada index form with the stated base, dia mesti akan bagi sama. Okay, dia akan bagi sama. Tak sama tu bila dia combine, nanti awak akan belajar law of indices. Banyak rules of indices. So yang tu lagi bercampur-campur lah. Boleh jadi tak sama. Tapi bila soalan
index form using stated base, dia mesti bagi sama. Okay, Arif. Okay, dah settle dah salin Kita bagi waktu minit dah ni. Okay, kita nak try buat yang F. Panjang. Okay, so yang F ni pun jangan cuak juga. Okay, yang ini 1/16. So, boleh buat benda yang sama macam tadi. So, 1/16 itu negative 1/4. Okay, so awak akan bahagi dengan negative 1/4. So, tekan kalkulator dapat berapa? 1/16 divide negative 1/4. Dapat berapa, Pak? Negative 1/4. Negative 1/4. Okay, good. Masih boleh dapat 1 kan? Bahagi lagi negative 1/4. So, dapat? 1. 1. Dapat 1. Okay. Sebenarnya tidak setakat itu. So, 1/16 can be written as base kita negative 1/4. Jangan lupa letak dalam kurungan. Berapa kali dia ulang? 2 kali. 2. Okay, so negative 1/4 to the power of 2. So jangan tengok nampak negatif cuak. Kalau awak nak buat cara repeated multiplication pun boleh. So kita start dengan ni cara repeated multiplication So kita start dengan base. Kita nak base negative 1/4. So benda ni darab dengan negative 1/4. Kita check dapat tak sini 1/16. So negatif darab negatif positif kan? Ni darab ni positif. 1 darab 1 1. 4 darab 4 16. Straight dapat kan? Dapat sama dengan ni betul? 1/16. So terus dapat jawapan. Negatif 1/4 to the power of 2. Okay, so mana-mana cara boleh. Okay, cuma saya suka lagi repeated division. Okay, ada soalan nak tanya? Betul senang kan? Tak ada. Tak ada 16. Okay, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Beza soalan ni. How do you determine the value of number? So, bila dia nak value of number, awak takkan berhenti setakat index form. Awak kena cari nilai, find the value. Okay, for example. So macam ni contohnya 2 to the power of 5. Okay, so awak kena buat macam ni, convert into repeated multiplication and then answer 32. Okay, sama juga macam ni 0.6 to the power of 3 equals to 0.6 times 0.6 times 0.6. Okay, kira dapat 0.216. So jawapan awak tidak berakhir dengan index form. Dia mesti number. Okay. Ada soalan? Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay. So, yang ni guna kalkulator lah. Okay. So, guna kalkulator. Tekan je 5 to the power of 4. So, macam ni nak tekan 5. Lepas awak nampak tanda macam ni. Tanda macam tu. So, tekan. Lepas tu kuasa 4. Sama dengan dapat jawapan. Okay, kalau ada negatif, tolong letak dalam negatif. So,
bracket, sorry, tolong tak dalam bracket. So bracket negative 7 to the power of 3 jawapan. Pecahan pun macam tu juga. Sila letak dalam kurungan. So kurungan 2 tekan ABC tu per 3 kurungan power 4. Macam tu. Okay. So yang lain pun samalah. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Tak ada. Faham tak apa? Tak ada. Faham. Memang kena kira jalan kira ke nanti? Okey, Intias. Bagus soalan tu. Saya tengah tunggu soalan tu sebenarnya. Okey, jalan kira ini baru permulaan tau. So, untuk permulaan, awak tengok markah. Markah berapa? Kalau markah 2, maksudnya perlukan jalan kira. Jalan kira tak susah pun, awak buat macam gini je. Contoh 9 kuasa 4 tu. So, 9 darab 9 darab 9 darab 9. Tekan kalkulator dapat jawapan. Itu je. Okay, Intias. Begitu saja. So yang lain ni pun sama juga. Okay. Selesai. Cuma yang ini. Kita sebenarnya boleh je terus guna kalkulator kan. Tak susah pun. Cuma saya nak tengoklah cara awak menulis macam mana. So, contoh yang ini negatif 2 1/3 kuasa 3. So, kalau saya bila nampak mixed number ni, saya akan tukar kepada improper fraction. So, improper fraction dia darab tambah. So, 2 times 3, 6 plus 1, 7. So ni sebenarnya sama dengan negatif 7/3 kuasa 3. Okay. So kita buat dekat sini negatif 7/3 darab negatif 7/3 times negative 7/3. Okay. Then your answer. So negative times negative times negative, negative. 7 times 7 times 7. Cik kira berapa? 49, 7, 3/3 kan? 3/3. 3/3 per 3 darab 3 darab 3. 27. 9 27. 9. Aku pun 9. 3 darab 3, 27. Okay. Boleh kecilkan tak? Tak. Tak boleh. Itulah final answer. Okay. Bila mixed number, bagi saya lebih mudah kalau buat change into improper fraction first. Okay, so far ada soalan untuk 1.1. Senang? Senang kan? So ada 3 benda. Change into repeated multiplication. And then change into index form. Okay, so index form yang ikutlah base dia bagi. Last one, finding the value. Okay. So, saya bagi awak rest seminit. Rest seminit sahaja. Kita nak masuk law. Law of indices. Nampak panjang. Jangan risau. Dia tak susah. Dah belajar pun tadi dalam video. Awak 30 saat lagi minta awak rest. PKP korang ada pergi mana-mana ke? Tak ada. Ada. Ada? Mana tu? Rumah dia. Okay, settle. Settle Okay, so kita nak masuk law of indices. Saya perlu laju sebab kelas saya semalam burn. Itu pun setelah ada cikgu ingatkan saya, Salihah esok cuti ya. Kalau tak saya tak tahu kalau esok cuti. So saya nak teruskan je semalam. Okay,
So, law of indices. Kita ada banyak law. So, hari ni kita akan belajar 3. Tadi dalam video awak dah belajar 1. 1 termasuk lagi 1, 2. Secara tidak sengaja. Okay. So, law yang pertama. Okay. So, yang pertama. So, yang ni faham ke panjang-panjang ni? Kita nak relate multiplication of numbers in index form with same base to repeated multiplication and hence make generalization. Faham ke tu? Tak faham kan? So mari kita tengok contoh. Ini awak dah belajar dah. Okay. So, tadi dalam video dia tunjuk kan contoh macam ni. So, 2 to the power of 3 times 2 to the power of 4. So, apa yang dalam video tu buat, dia pecahkan. So 2 kuasa 3, so jadi macam gini lah. So 2 times 2 times 2. So this one is 2 to the power of 3. Multiply, so darab, letak kat sini. And then 2 to the power of 4. Maksudnya 2, darab 2, darab 2, darab 2, 4 kali. So kita combine semua. So 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So jadilah macam ni. So how many times? 7. Okay ke? Dapatlah 2 kuasa 7. Sampai sini awak faham? Faham. Okay. So, kalau ini boleh lagi sebab dia repeat 7 kali. Tapi kalau sampai 100 kali, repeatnya takkan awak nak tulis 100 kali tak? So, apa yang kita buat, kita ada law. Law ni kita panggil addition law. Okay. So, addition law di mana bila awak nampak contoh yang ni saya guna contoh yang sama. Okay, bila awak nampak kita ada asas yang sama. Dua-dua menggunakan asas 2. Okay. Lepas tu tengah-tengah ini adalah darab. In the middle, the question use multiplication operation. So kita ada same base and then dia punya operation adalah multiply. So apa yang kita boleh buat, tulis base dulu. So, what happened to the index? Apa terjadi kepada indeks dia? 3 dan 4 ni, kita tambah. Yes, so pun boleh nampak kan? Tambahkan. So, jadilah jawapan dia 2 kuasa 7. Begitu. 7. Syaratnya asas base mesti sama. Same base and then tengah-tengah ni operation dia adalah darab. Senang kan? Instead of nak buat panjang-panjang ni, kita buat guna rules. Okay, ni adalah addition rules. Addition. So ni. Okay, contoh saya bagi lain. Contoh saya bagi 10 kuasa 11 darab 10 to the power of 20. So, siapa boleh bagi tahu saya jawapan? 10 power of 31. Senang kan? 31. Kan? Korang pun boleh nampak kan? Senang kan? Daripada korang nak explain panjang-panjang tu, 10 kuasa sebelah awak nak tulis 10 sebanyak 11 kali. So, kita pakai law. Okay? So, ni law yang pertama. Boleh? Ada soalan? Kalau base lain-lain cikgu? Kalau base lain-lain tak boleh guna ni. Okay. So base lain nanti kita akan tengok. Bila base lain tu ada lagi info lain. Okay. Ada lagi. Dia kena base yang sama sahaja. Nak tahu awak akan tengok base lain tapi power sama. Nak buat macam mana? So nanti kita akan belajar. Ada soalan ke? Boleh? Setakat ni faham? Senang kan? Faham. Syaratnya base mesti sama. So, in general, so ni lah dia dalam umum So in general, A to the power of n times A to the power of n. So kita boleh conclude as base A to the power of m plus n. So A can be anything, m dengan n can be any number. Okay. Dalam pecahan pun boleh m dengan n. Ikut suka dia nak bagi macam mana. Okay. Contoh saya jarang kita bagi contoh dalam huruf kan. Contoh saya bagi S lah. S to the power of 5 times S to the power of 3. So jawapan
S to the S power of power of S power of S 8. to The power of 8. Kan? Senang kan? Senang je. So, Ya. jangan risau. Okay. So, sangat mudah. Yang susah last-last je nanti. Okay, settle law yang pertama. Okay. Example tak boleh tengok. Saya buat latihan menggunakan mind test kan. So example ni abang tengok sendiri kan. So yang ni jangan cuba pula ni. Nampak macam gini. Tiba-tiba ada nombor pula kat depan. So ini seperti biasa je. So yang ini, dekat sini So 3m to the power of 4 times 1 over 6m to the power of 5 times 12m. So yang ini awak jangan risau tengok nombor-nombor kat depan tu. Awak just darab nombor tu seperti biasa. Nombor kat depan tu adalah koefisien. So awak just darab dia berasingan seperti biasa. Yang awak combine kan yang belakang ni saja. Yang ada M tu sahaja. Boleh nak? Tapi kita buat contoh. Kita buat contoh F. Okay, F ni. Okay, we have n to the power of 6 times 4 over 25 to the power n to the power of 2 times 5 over 4 n cube times n. Okay, so yang ini nak buat macam mana? So asingkan dulu koefisien dekat depan. So n to the power of 6 ni koefisien dia 1. So 1 tak tulis pun tak apa. Okay, so kita ada 4 over 25. So put in bracket. Yang ni kita ada 5 over 4. Lepas tu ni kita ada 1. So ini saja koefisien. So 1 dekat sini. Dengan kat sini awak nak tulis boleh. Awak tak tulis pun tak ada masalah. So ni koefisien. Multiply with. So kita combine n dengan n. So kita ada n to the power of 6 times n squared times n cube times n. Okay. So yang ni takkan guna calculator kan? Okay, so yang ni just simplify. Yang ni 1/5. 1/5. So koefisien kat depan settle. Okay, yang ni n. So nak tulis darab pun boleh, tak tulis pun tak ada masalah. So ada 6 plus 2 plus 3. Yang belakang ni jangan tertipu, dia ada 1 kat situ So total berapa kat situ n dia? 12. 12. So this is your final answer. Final answer, simbol darab jangan tulis. Awak boleh tulis macam ni, 1/5 n to the power of 12. Or awak boleh tulis n to the power of 12 over 5 pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab yang ni 1 darab n to the power of 12 still n to the power of 12. Okay, so kalau ada negatif pun tak ada masalah. So simbol darab dengan simbol, negatif darab negatif, positif darab positif, positif. So simbol darab simbol, koefisien darab koefisien, index form darab dengan index form. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk law kita yang pertama. Tak ada. Senang kan? So ni kita bagi nama law adalah. So law yang pertama adalah multiplication law. Multiplication so dapat ubah jadi addition. Okay, ni law yang pertama. Okay, boleh kita proceed? Boleh. Boleh. Kan? Okay. Nampak ni? Kepada yang bertanya tadi. Kita pergi kepada sini. How do you simplify a number or algebraic term in index form with different bases? So nombor ataupun yang ada huruf, algebraic term tu yang ada huruf, okay, yang different bases. So macam saya kata tadi, awak boleh combine base yang sama je. So kalau base dia tak sama, awak tak boleh nak combine. Okay. Contoh, ni ada contoh dah kat sini. Okay, kita bagi satu contoh, lepas tu kita buat latihan. Contoh paling simple kat sini, kita ambil A. Okay, we have m cube times n squared times m4 times n5.
So how many different bases are there? Banyak. 2. Base yang berbeza. 2 kan? Good. Which are M and N. Betul? Ada M dengan N. So sekarang M dengan N tu dua huruf yang berbeza. Jadi M kena combine dengan M, N kena combine dengan N. Okay, ikut kategori dia lah. So apa step yang pertama awak kena buat? Kumpulkan dulu group the terms. Okay, awak kumpulkan M. Dah habis M, awak kumpulkan N pula. Okay, dah kumpul barulah guna law tadi. Okay. Ingat final answer darab ni tak boleh ada. So since dua-dua ni huruf, awak boleh letak tanpa simbol darab. Okay. Tanpa simbol darab. Kalau awak letak darab ni, dia tak habis. Okay, awak boleh letak sebelah-sebelah. You can omit the multiplication symbol. Tapi bila kes macam sebelah ni, B, contoh B ni, B ni kita ada base 0.3 dengan 0.2. So sama konsep dia, group the terms. So kita group the 0.3 first. And then kita group 0.2. And then guna law. Tapi simbol darab tak boleh. Tak boleh omit. Okay. Kita tak boleh hapuskan simbol darab. Bila nombor dengan nombor tu, simbol darab tak payah hapuskan. Contoh. Contohlah saya buat gini. 2 kali 3. Contoh kalau simbol darab ni saya omit, saya buang. So akan jadi 23. Sebab tu kalau nombor dengan nombor tak payah hilangkan darab. Okey, ada soalan nak tanya? Sampai sini okey? Teacher. Okey. Teacher. Ada tanya ke? Tu nak tanya. Nak tanya, sila. Kalau yang A tu kan, boleh ke kalau buat M dengan N tu dalam bracket, lepas tu 7 tu kat luar? M dengan N. Boleh? Maksudnya awak macam ni. Yang A ya? M, N. Lepas tu macam ni. Boleh? Thank you. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia sama. Bila buka bracket, M kuasa 7, N pun kuasa 7. Yang ni nanti saya explain further rules yang ketiga. Okay, ada soalan? Boleh? Okay, dalam buku teks tu dia banyak tau kotak kecil-kecil kat tepi ni. Segala kotak kecil-kecil kat tepi ni awak kena baca. Okay? So sila baca sendiri. Ini saya dah explain dah tadi, negatif-negatif tu. Okay, yang ni saya tak nak buat lah. Nanti saya bagi awak latihan Kita tengok awak faham ke tidak. Boleh? Ada soalan? Boleh. Kalau petang-petang belajar maths ni, okey ke? Okey. Kelas kita, Okey je. kelas saya lah. Kelas saya form 3 dengan form 5, semuanya petang. Satu je tengah hari. Pagi tak ada. So kita belajar maths petang-petang. Okay, supaya hopefully awak tak tidur lah ya. Okay, nombor 2. Boleh masuk lagi ke tu? Boleh. Okay, rules yang kedua. Tadi kita ada multiplication law. So yang kedua adalah division. So rules yang pertama multiplication. Which is awak akan ubah jadi addition. Agak-agak kalau division akan ubah jadi apa? Subtraction. Yes. Apakah yang menjawab itu? Betul. Akan ubah jadi subtraction. Jangan risau. Mungkin kita tanya kenapa jadi macam gitu. Jom kita tengok. So bacalah ya. Learning and learning relate the division of numbers in index form with same is. So kita nak baca rules yang kedua. Kenapa jadi begitu? So boleh tengok dekat sini. Kita nak proof kan kenapa jadi begitu.
Kita ambil contoh yang ni lah, yang paling ringkas ni. 4 to the power of 5 divide 4 to the power of 2. Symbol division we can represent as per. Betul So kita boleh gantikan dengan simbol per. Okay. So as usual 4 to the power of 5 bermaksud 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 5 times. Over 4 squared means 4 times 4. So apa yang kita boleh buat? Eliminate. Okay, atas bawah, atas bawah. So apa yang tinggal? Hanya dekat atas sahaja yang tinggal. 4 to the power of 3. So 4 to the power of 5 divide 4 squared equals to 4 to the power of 3. Okay, so daripada ini kita boleh deduce that 4 to the power of 5 divide 4 to the power of 2 same goes 4 to the power of 5 minus 2 which is 4 to the power of 3. So instead of kita buat panjang-panjang macam ni, so kita boleh guna law. Okay. So division akan jadi subtraction. Sama juga dia punya prinsip asas base must be the same. Tengah-tengah ini adalah divide. Okay. Asas mesti sama. Ada soalan? Tak ada Fahamlah ke Ke kamu tidur tu? Faham. 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 Aku nak salin yang merah tu. Yang merah mana tu? Yang merah ni ke? Salin. Asna kurang jelas. Asna latihan saya bagi kemudian. Kurang jelas yang mana? Sekejap lagi saya buat contoh yang kedua. Okay, awak ada lagi 20 saat untuk awak salin. Pastikan sementara awak salin kan, dah lama saya tak membebel. Pastikan buku nota awak tu tidak kosong ya. Maksudnya dari mula hari ini sehinggalah sampai awak masuk sekolah nanti, awak salin apa yang saya ajar. Kalau awak tak dapat apa yang saya ajar tu, sila buat nota sendiri. Pastikan buku nota awak tidak kosong. Sebab apa? Saya akan kutip. Ya, awak ingat 20% adalah markah offline. Ada soalan? Kalau buat nota dekat kertas latihan, kertas kajang. Kertas kajang? Buku nota Saya ya. Okey, siapa yang buat atas kertas kajang, saya nak awak jadikan dia buku. Boleh? Kalau tampal dalam buku jadi macam banyak kerja pula, membazir pula. So kalau buat kertas kajang, saya nak kertas kajang awak yang banyak-banyak awak akan salin nota latihan semua tu jadikan dalam bentuk buku. Okay? Awak boleh buat cover sendiri. Janji saya nak dalam bentuk buku. Sebab saya tak nak kertas kajang tu begitu saja. Sebab nanti dia akan hilang. Kalau buku ni insyaAllah tahan lama. Boleh ya yang bertanya? So boleh buat kertas kajang dulu. Nanti nak masuk sekolah, pastikan dia dalam berbentuk buku. Awak boleh stapler, awak boleh bind kat tepi ke ataupun awak boleh gam kat tepi ke. Cover guna A4 putih pun tak ada masalah. Ataupun kertas kajang pun tak ada masalah. Tulis kat depan tu mathematics notes, form 3, nama. Okay. Saya faham mungkin ada yang tak sempat nak pergi beli buku ke apa ke. Saya dah tulis kan, saya nak yang buku panjang So kalau kertas kajang tu pun saya sepanjang, so tak ada masalah. Okay, Amir Faiz tanya yang relate the division tadi. Yang tu lah. Kita buat contoh Cikgu. So, ayah saya. Kalau tulisan serabut tak apa kan? Tulisan serabut. Definisi tulisan serabut setiap orang berbeza tau. Asalkan saya boleh baca. Okay.
Faham. Kisah orang lelaki ni memang gitu. Kadang-kadang orang perempuan pun lagi serabut pada lelaki. Asalkan saya boleh baca. Bila saya boleh baca, maksudnya aku boleh baca. So secara general, tadi rules yang pertama kita ada A to the power of M times A to the power of N sama dengan A M plus N. Okay, so rules yang kedua ni A to the power of M divide A to the power of N, so dia akan jadi A to the power of M minus N. Okay, so akan jadi tolak. So A ni boleh jadi anything, can be any number, algebraic, so ikut suka dia nak buat macam mana. So example ni saya tak tunjuk, kita nak buat latihan terus. Example awak boleh tengok sendiri kemudian. So kita buat terus latihan. So kita nak buat yang ni lah F. Okay. So F. So we have negative 25 h to the power of 4 divide 5 h squared divide h. So yang ini ada banyak divide tau. Okay. So awak boleh nak buat dua yang pertama and then buat yang ketiga, tak ada masalah, ataupun awak nak buat sekali. Okay, so tak ada masalah. Okay. Untuk saya sebab dia ada beberapa division, so apa yang saya buat, saya terus apply rules. Okay, saya terus apply rules. So kat sini kita ada negative 25 divide 5. Okay, so negative 25 divide 5. Kita asingkan. Lepas tu kita ada h to the power of 4 divide h squared divide h. Sampai sini faham ke? Faham. Okay. Betul-betul. Kat tengah ni tak ada simbol rapat macam ni, maksudnya darab. H ni berada di sebelah koefisien. Okay, nampak ni H4 ni berada di sebelah koefisien. So saya tak letak division pun kat tengah-tengah. Saya just letak kurungan. Okay, kurungan bermaksud dia darab. So dia bersekutu. So yang ni awak boleh settle seperti biasa. Negatif divide positif. So awak dapat negatif. Okay. 25 divide 5. Yang ni congak je kan? Berapa? Five. 5. So settle coefficient. Okay, settle coefficient. Kita nak settle H pula. So H semua division. So bila division apa yang kita boleh buat? Terus letak sebelah 5. Okay, so index yang pertama, power yang pertama adalah 4. 4 sebabkan dia division, so kita buat tolak. Tolak 2, tolak. Yang ni power dia berapa? 1. 1. Jangan. 1. So final answer 4 tolak 2 tolak 1? 1. 1. Adakah ini jawapan akhir? Saya tulis 1. Tidak ya. So awak akan tulis begini sahaja. Kalau tulis begini maka final tiada. Okay. Ini bukan jawapan akhir. So bila kuasa 1 tidak perlu tulis. Okay, ada soalan? Boleh ke anak-anak? Masih bertahan ke? Boleh bu. Kita nak cuba buat yang ni nombor 2. Nampak menyeronokkan nombor 2. Kita buat yang pertama ni lah. 8 to the power kosong bahagi 8 to the power of 4 by 8 to the power of 3 equals to 8. So apa kita ada kat sini? 8. Okey dah ke?
Nah, kawan awak daripada tadi kat luar, awak tak emit pun. Dia. Okey, kembali. Mari kita tadi, yang ni. So yang ni. Ni atas sikit. So yang ni. Nak buat macam mana? Takkan main teka-teka kan? Okay, so kita buat cara bijak. Okay, so sebabkan dia empty box. So let's say lah saya gantikan dia dengan unknown. Unknown, let's say lah saya letak X. So 8 kuasa X bahagi 8 kuasa 4 bahagi 8 kuasa 3 sama dengan 8. So apa yang kita boleh buat kat sini, awak boleh nak buat bahagi pindah sana jadi darab, ni pindah sana jadi darab, tak ada masalah. Boleh. Lepas tu compare the index pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun satu lagi cara, kita tahu bila bahagi asal sama, same base and then the operation is divide. So kita boleh guna rules. Rules dia adalah base 8 and then the power we need to subtract. Okay, sampai sini faham? Faham. Faham. So sekarang tengok dekat sebelah sini kita ada satu je base 8, sebelah sini ada satu je base 8. Okay. Bila keadaan macam tu, sebelah kiri ada satu je base 8, sebelah kanan ada satu je base 8. So apa yang kita boleh buat adalah compare the index. Okay. So compare the index. So in order your left hand side must be equal to right hand side. So in order to be the same, the power must be the same. So that's why kita boleh compare the index. So kita boleh keluarkan index sahaja. Sama dengan 1. So yang ni pemudahkanlah. Tolak 4, tolak 3 jadi tolak 7. So kita nak add sahaja. So 7 tak nak bawa sana, tambah 7. So jadilah 8. So yang empty tadi tu adalah sebenarnya 8. Ada soalan nak tanya? Boleh ke? Ada soalan? Tak faham. Tak faham? Tak faham yang mana? Yang macam mana dah boleh dapat 8 ni ke? Yang macam mana dapat Yang- dapat 7? Dapat 7? Oh ni? Dapat tu. Negatif 4 tolak 3 jadi negatif 7. Saya Okey. Faham. Sebab ni kan nombor biasa kan. So kita pemudahkan dulu. Dah pemudah baru kita bawa sana. Kalau awak tak nak permudah, awak nak terus bawa sana pun tak ada masalah. So jadi 1 tambah 3 tambah 4. Pun boleh. Okey. Ada soalan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, kita nak try buat satu lagi. Lepas kita masuk law yang ketiga. Okey, kita nak try buat 3 ni. Nombor 3. Okey, nombor 3 So kita ada 2 to the power of x times 3 to the power of y over 2 to the power of 4 times 3 squared equals to 6. Sudah. Soalan determine the value of x plus y. Sini 2, 3. Sini tiba-tiba 6. Nak macam mana tu? Semua diam. Okey, ada idea? Buat mana yang tahu dulu? Yang mana awak tahu dulu? Cepat. 2/4 darab 3/2. 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2. Maksudnya awak cari nilai ke? Bawah. Okey. Kejap ya nak buat saja. Letak situ je. Okey. Awak nak cari nilai? Okey, nak cari nilai. Boleh. Cuma kita elakkan cari nilai. Sebab apa? Bila awak kira nilai kat sini 2 kuasa 4 16. Darab pula dengan 9. Lepas tu nak buat sini kan. Nanti nombornya akan jadi lebih besar. Okay. So kita apply apa yang awak belajar tadi.
Okay, good try. Siapa yang menjawab tadi? So sekarang kita apply apa yang kita belajar tadi. So awak dah belajar dua rules. Okay, division dengan multiplication. So dekat sini kita ada multiply tapi base tak sama. Okay, so kita boleh nak combine dia. Okay, so sekarang apa yang ada kat sini, 2 kuasa X divide 2 to the power of 4. So ini adalah benda yang sama, base sama. So apa kita boleh buat kat sini? Potong. Tambah. Ha? Tambah. Itulah yang awak akan biasa buat nanti. Jangan potong. Tambah. Tambah? Sure? Okay, awak masih keliru sebab kita ada darab dengan bahagi kat sini kan. So yang ini, awak tengok base 2 dengan base 2. So base 2 dengan base 2 ni tengah-tengah dia adalah divide. So apa kita boleh buat? Tolak. Yes. X. Okay, antara 2 dengan 3 simbol dia darab. So 3 dengan 3 ni pun bahagi kat tengah dia. So apa yang kita boleh buat? Jadi Y minus 2. Sampai sini awak faham ke? Boleh ke? Boleh. So sekarang. Boleh. Boleh, alhamdulillah. So sekarang. Tengok dekat sini kita ada 2 kuasa something darab 3 kuasa something sama dengan 6. Okay. Sekarang ini tak boleh nak combine. So macam mana kita nak kaitkan benda ni dengan 6? Kita nak kaitkan benda tu dengan 6. Okay, idea? Gano? Gerakkan. Awak nak gerakkan siapa? Apa fenomena 2, 3 dengan 6? Apa fenomena 2, 3 dan 6? Haris. Keluarkan coefficient. Tak clear. Siapa tu? Apa fenomena? Sebelumnya air. 3 darab 2, 6 kan? So, apa yang saya boleh buat dekat sini, yang ni semua tak kena combine. So, saya percakap 6 ni jadi 2 darab 3. So, dekat sini awak okay. Sampai sini okey ke? Dengar ke suara saya ni? Dengar. Saya tekan tadi. Okay, so sampai sini faham ya? So saya tukar 6 ni jadi 2 darab 3. So apa yang kita boleh buat sekarang, kita ada dekat sebelah sini kita ada asas 2, sebelah sini pun ada asas 2. So asas 2 ni kuasa dia 1. So kita boleh buat comparing. So ini compare dengan ini. Okay, so ini compare dengan yang ini. Okay, so x minus 4 equals to 1, y minus 2 equals to 1. So dekat sini kita dapat x equals to 5. Y equals to 3. 3. Kalau nak x plus y. So 5 plus 3 equals to 8. So yang ni. Boleh ke? Boleh. Boleh ya anak-anak?
Boleh. Nah, ini baru tahap kesukaran dia level 2. Okay, level 2 tahap kesukaran dia tau. Awak akan jumpa lagi yang pattern macam gini banyak lagi. Okay, so yang ini salah satu. Okay, so apa yang kita boleh buat, kan kita belajar tadi satu-satu nombor kita boleh tukar kepada base tertentu. Cuma awak belajar ada satu base je. Tapi sebabkan kita nak kaitkan dengan orang sebelah ni, so kita kena guna pakai base apa yang ada. Kalau dia ada 2 dan 3, so kita kena cuba kaitkan 2 dan 3. Sebab yang ini kita nak combine tak boleh. Okay. Dia boleh combine. Syarat dia bila ada power sama. Sekejap lagi saya bagi contoh. Okay. Untuk case sekarang, kita tak tahu power dia berapa. So kita nak combine. So apa yang kita boleh buat, kita boleh ubah yang 6 ini. Menggunakan 2 dan 3. So bila dah ada asas yang sama, baru boleh buat comparing. Dia mesti kena sama dengan dia. Dia pun kena sama dengan dia. So that's why macam gitu. Okay ke? So saya janji dengan awak tadi, macam mana kaedahnya kalau asas tak sama tapi boleh combine. Contoh Contoh saya bagi macam ni. 5 kuasa 6 darab dengan 4 kuasa 6. Okay, yang ini asas tak sama. Okay, sini asas dia 5, sini asas dia 4. Okay, base 5, base 4. But then the power are the same. So dua-dua ni both of them have power 6. Okay, so bila kuasa sama, so kita boleh combine macam ni. Okay, so kita boleh combine sekali 6 letak dekat luar. Macam tadi kawan awak jawab tadi, M kuasa 7 darab dengan N kuasa 7. So kita boleh combine M to the power of 7. So itu saja case-nya bila asas different bases but then your index are the same. So boleh combine dia punya base. Okay ke? Boleh gitu? Boleh. Boleh. So in general awak dah belajar yang ini. Okay. So jadi macam ni. Okay, one rule. So second one awak dah belajar yang ini. So jadi macam ni. Okay. Saya tambah yang ketiga. Bila case base berbeza tapi power sama. Okay, so apa yang kita boleh buat? A darab B. Macam ni. Okay ke? So yang ni asas berbeza A dan B. Tapi power dia dua-dua M. So kita boleh jadi macam ni. So dapat 3 ni. Kita nak tambah satu lagi. Dapat. Saya bagi awak rest seminit. Sambil-sambil awak rest, awak boleh saling. Ada soalan boleh tanya dekat chat. Lagi sangat ke? Ada soalan dari atas tadi. Ini atas tadi Cuba. Ini saya. Kalau baseline index lain dia akan masuk dalam law 1 law 2 kan? Oh, base lain dengan indeks lain. Yang tu lagi tak boleh gabung. Base lain, indeks lain tak boleh gabung. Jadi Boleh gabung jawapan langsung. letak asing-asing kan? Jawapan asing-asing. Okay, dia ikut jenis soalan. Kalau soalan nak nak value, so maksudnya indeks tu kita boleh kira. Satu lagi soalan simplify. So simplify dia jadi macam tu je lah. Macam soalan tadi kan. Allah. Soalan soalan yang kat atas tadi macam gini. 6. Jadi macam ni je lah dapat akhir. Okay. Kalau soalan nak nilai maksudnya kita boleh kira. Contoh 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Tak ada nombor lain ke? 3 kuasa 3 juga. Tak nak 3 kuasa 2 lah. Senang sikit. Okay. So yang ni 2 kuasa 3 kan kita boleh kira. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Darab 3 kuasa 2, 9.
So jawapan dia 72. So ini case bila dia nak value. So kena bagi nilai lah. Kalau tidak, beginilah jawapan akhir awak. Okay. Okay, clear? Kita dah habis kat sini. Oh, saya bercadang setakat ini sahaja. Tapi kita nak satu lagi kan? Okay, satu lagi. Ini kan? Jauh sangat ni. Law of indices. Oh, yang ni. Okay, satu lagi law kan? Okay. So, yang ni jangan cuak sangat. Yang ni pun simple. Okay, ni sebenarnya law yang ketiga. Cuma saya bagi tambahan law tadi, so jadi law yang keempat lah. So, law ni dia berkaitan dengan raised to a power. Okay, ni kita tengok contoh. Makin kecil. So, contoh kat sini. Okay, nampak kat sini. 3 to the power of 2 to the power of 4. Ada banyak lagi power. So, yang ni awak dah belajar dalam video tadi kan? Boleh faham tak? Belajar dalam video tadi kan? So, benda yang sama lah. Sekejap Okay, dengar ke? Dengar. Dengar Tadi tak dengar kan? Tak. Tadi memang saya mute pun. Masalah teknikal. Okay, ada yang minta saya tunjuk contoh law ketiga tu. Kejap lagi saya tunjuk ya, Cik Wan Farah. Okay, kita pergi law yang keempat ni. So yang ni raised to power maksudnya ada double power. Okay, double power. So yang ini sama juga macam dalam video tu. So 3 squared to the power of 4 maksudnya 3 kuasa 2 ni repeat 4 times. So 3 squared times 3 squared times 3 squared times 3 squared. So ada 4 kali 3 squared. So nampak kat sini. Dia punya rules adalah multiplication. Dia punya operation adalah multiplication. So apa yang kita buat macam tadi. Tambah. So base 3. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. So jadilah 8. Okay. So the answer is 3 to the power of 8. Okay. Sama juga ni. Contoh yang ni. 4 to the power of 3 to the power of 6. Maksudnya 4 to the power of 3 repeat 6 times. So 4 to the power of 3 times 4 to the power of 3 times 4 to the power of 3 times 4 to the power of 3 sampai dah 6 kali. So ni kan semua darab. Base sama. So apa kita boleh buat? Semua index dia kita tambah. Okay. So 4 to the power of 3 to the power of 6. So sama juga dengan 4 to the power of 3 times 6. So 4 to the power of 18. Okay ke? So sebenarnya dekat sini dia just guna konsep. Contoh saya bagi 2 kuasa 3. Kuasa lagi 2. So instead of buat panjang-panjang, so apa yang kita boleh buat, kita just darabkan dia sahaja. So 2 kuasa 3 darab 2 dapat 6. Macam tu. Boleh faham ke? Boleh. 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 Sangat sebenarnya. So kita tak perlu nak buat panjang-panjang macam ni. So kita terus je guna darab kat sini. Okay. So in general,
if you have a to the power of m and then another power n. So a to the power of m to the power of n. Sebab tu nama dia raised to a power. Okay. So dia akan jadi a to the power of m times n. Okay. M dengan n can be anything. Dia boleh jadi whole number, dia boleh jadi fraction, dia boleh jadi decimal, ikut suka dia. Okay. So ni contoh. Okay. Contoh saya bagi dalam bentuk algebra. Okay, 2p to the power of sekejap. Saya tak pakai ni lagi. P to the power of 10 to the power of 11. So, cuba beritahu saya jawapan dia apa? E to the power of 10. 110. Power of 110. 110. Okay, senang kan? Instead of awak nak kena tulis panjang-panjang, P to the power of 10 repeat 11 times. Cikit, repeat lah 11 kali. So kita boleh je guna rules 10 times 11. So terus dapat jawapan. Okay ke? Boleh? Boleh. 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 So latihan. Kita akan sambung latihan sikit about this one. Yang ni kita akan buat mind test 1.2D ni later on. Next class. Sebab hari ni tak sempat. So yang ni kita akan buat latihan untuk next class. So untuk soalan Cik Wan Farah tadi, contoh yang saya bagi kat sini contoh. Okay, law yang ketiga. So far kita dah ada 4 law. Saya tulis lagi sekali dekat sini. So a to the power of m times a to the power of n. So dia akan jadi m plus n. Okay, if you use divide, so dia akan jadi minus. Third law yang ni tambahan daripada saya. If you have different bases but then same in that. So a times b can be combined, m kita tak luar. Last one, raised to a power. So a to the power of m to the power of n. So dia akan jadi a to the power of m times n. Okay, so this one. So untuk contoh yang Cik Wan Farah nak tadi, saya bagi satu contoh. Okay, last one Contoh kita ada 100 to the power of 3 times 50 to the power of 3. So kita tengok dekat sini. Kita ada 150. So both are different. So dua-dua berbeza base. Tapi we have same power. Same index. So apa yang kita boleh buat. So kita boleh combine base. Power letak dekat luar. Okay. Dan ibarat seperti factorize lah. So letak dekat luar. Okay, so ini kan kita boleh kira 100 dah 50. So jadi 5,000 to the power of 3. Okay, ikut soalan. Soalan nak biar bentuk macam ni ke, nak cari nilai ke macam mana. So kalau biar gini saja. Kalau nak cari nilai, so boleh kira nilai dia. Okay, boleh ke? Ada soalan? Boleh. Saya boleh bagi latihan dekat awak? Boleh. Yeah. Latihan ni saya nak tengok minggu depan tau, hari Isnin. Our next class. Saya nak tengok awak dah siap. And then kita discuss. Lepas tu kita akan masuk next. Okay, latihan dia. Exercise ni. Ni maksudnya homework lah. Homework ni tidak perlu hantar tapi saya nak ada dalam buku latihan. Buku latihan ni bukan buku nota. So saya bagi nama exercise je. So mind test. Mind test 1.2a
Number 1 H. Number 1 H. Okay. Mind test. Mind test 1.2B. Number 1 C. Number 1 C. Okay, next mind test 1.2C. 1.2C, saya nak ubat nombor 2 D Dodon. Ini number 1. Okay, last kali. Itu je 3 sebab tak sempat nak tengok exercise yang last kali. Okay, 3 soalan ni boleh? 3 soalan saja saya nak tengok. Teacher. Cikgu. Boleh. Saya. Ha. Muka surat berapa tu? Muka surat apa? Oh, muka surat dia. Okay, 1.2A muka surat. Yang ni muka surat 7. Yang ni page 7. 1.2B page 8. 1.2C 2C page 10. Okay. So muka surat 7, 8, 10. Satu soalan. So ada 3 soalan buat dalam buku latihan. Okay, next kelas saya nak tengok awak dah siap. Tinggal nak tanda je. Kita semak bersama-sama, awak tanda. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada Cikgu. Ya. Ya saya. Nota dengan latihan kena asing dalam 2 buku kan? Yes, asingkan dalam 2 buku. Segala benda yang dalam ni, secara online kita buat terus-terus ni, semua dah nota. Kalau saya kata homework, macam ni homework kan, mind test ni homework, so buat dalam pelatihan. Ya. Okay. Okay. So biasakan awak punya latihan dengan nota tu tulis tarikh, tulis hari, buat kemas-kemas, nak rujuk senang. Okay. So ada soalan nak tanya sebelum kita berakhir? Ada. Ada. Semua okey belaka. Tak boleh. Okey. Okay. So kawan-kawan yang tak ada tu, ada 14 ketul tak dapat datang tu, so bantu kawan-kawan awak. Awak ada grup WhatsApp masing-masing kan? Ya. So bantu-membantu. So kalau ada soalan nak tanya saya ke boleh. So yang kelas saya tu saya ada dalam grup kelas. Okay. So terima kasih untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh message kan. WhatsApp boleh, kat sini boleh. Ha? Kita dah jadi dah macam mana Sekejap tau, korang jangan keluar sekejap. Saya duduk. Sekejap saya minta awak 2 minit lagi. Tak mau pergi tak. Okey lah. Muncul tu. Awak mesti nampak kan apa saya buat? Ya Allah. Itu saya pun merajuk saya ni. Apa? Tak move on lagi. Form 2, Form 3 dah. Okay, itu je. So, tak ada apa-apa soalan So, kita akhiri kelas kita dengan surah As dan para terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Thank you, teacher. Terima kasih, Cikgu. Thank you, Cikgu. Thank you, teacher. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Arif untuk record.
Terima kasih cikgu. Sama.